Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, kurnia, keizinan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lagi kekuatan dan keizinan untuk bersama-sama pada petang ini, dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan tajuk adab seorang guru ini, Ning ya. Ya, saya. Kita dah bicarakan, tak silap saya dah 5 dah adab guru ni. Kalau boleh saya just ulang saja, mungkin kepada siapa yang tak dapat mendengar pada pertemuan-pertemuan yang lepas, berkaitan dengan adab-adab ini. Adab yang pertama kita sebut hari itu ialah seorang guru itu harus berasa kasih sayang kepada pelajar dan melayan mereka seperti anak sendiri. Yang keduanya, seorang guru itu perlu ikhlas dalam tugasannya, mengharapkan hanya keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ialah seorang guru itu harus melihat peningkatan anak didiknya dengan teliti dan tidak membenarkan mereka belajar satu-satu ilmu di tingkat yang tinggi selagi mereka belum habis di tahap yang sepatutnya. Dan menasihatkan mereka tentang tujuan menuntut ilmu itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni mungkin mudah kita dengar, tetapi dari segi penghayatannya itu sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Adab yang keempat yang kita sebutkan ialah seorang guru itu harus melarang pelajarnya dari melakukan perkara yang buruk dengan cara teguran dan nasihat yang baik, dan bukan secara terbuka dan kasar. Dan harus menasihat itu dengan perasaan simpati, dan bukannya dengan perasaan marah ataupun penuh dengan kejian dan kutukan. Kerana ramai kalangan guru kita ni, bukan ramai lah, mungkin ada beberapa kes yang mungkin guru yang kita pun maklum, tugas guru ni bukan mudah. Dengan segala bentuk perangai pelajar, kadang-kadang bila marah itu dia marah dengan emosi. Jadi keluarlah macam-macam perkataan yang sebenarnya tidak sesuai dalam konteks seorang guru bercakap kepada pelajarnya. Jadi itu semua merupakan satu perkara yang penting dalam konteks kita mendidik pelajar. Adab yang kelima ialah seorang guru itu tidak harus memperkecilkan nilai ilmu yang lain daripada ilmu yang diajarnya. Itu pun ada kecenderungan kadang-kadang guru dia mengajar satu-satu ilmu disebabkan ada mungkin guru-guru lain yang dia mungkin tidak selari dari segi fikrahnya dan disiplinnya, maka dia cenderung untuk memperkecilkan ilmu itu, disiplin ilmu orang lain itu. Itu sudah pasti nanti akan menjauhkan pelajar-pelajarnya itu daripada ilmu-ilmu yang lain, dan juga akan memutuskan nanti hubungan kesepaduan ilmu dalam Islam. Sebab dalam Islam ini konsep ilmu itu, setiap disiplin ilmu itu sebenarnya dia ada kaitan yang rapat. Jadi kalau kita memperkecilkan ilmu-ilmu yang lain, maknanya kita dah memutuskan hubungan rapat antara ilmu dengan satu ilmu yang lain. Saya itu dia sebagai mukadimah kepada perbincangan kita hari ini, adab seorang guru. Itu kita review itu yang review yang lepas. Jadi pada hari ini kita nak sambung tentang yang keenam, adab yang keenam. Dan berapa yang kita sempat lah, sebab kita pun nak buka pada perbincangan pendengar-pendengar. Adab yang keenam ialah seorang guru itu seharusnya menghadkan pengajarannya kepada pelajar sesuai dengan kemampuan pemikiran pelajar tersebut. Yang ini juga penting, kerana mungkin kecenderungan setengah-setengah guru ini dia nak mengajar cepat. Sebab maklumlah dalam zaman sekarang ni kadang-kadang guru mengejar kurikulum, kan dia disebabkan kurikulum tu dah ditetapkan pada tahun-tahun setahun itu dia harus cover sekian-sekian banyak. Jadi nak tak nak seorang guru itu akan memaksa pelajar-pelajarnya itu dengan perkara-perkara yang mungkin pelajar itu tak dapat nak terima dalam bentuknya yang banyak begitu. Dan sudah pasti itu nanti akan memberi kesan terhadap kefahaman pelajar itu. Kalau dah terlalu banyak diberi dalam masa yang singkat, nanti satunya pelajar itu akan keliru
Dan yang keduanya, pelajar itu mungkin tak faham terhadap apa yang diajar itu. Dan yang lebih buruk lagi ni, kemungkinan besar nanti pelajar itu sendiri akan merasa tak suka kepada guru dan ilmu tersebut. Kan? Katakan dia tak matematik kan. Dah lah susah. Kemudian guru tu pula sebab nak habiskan silibus, bagi kaedah-kaedahnya dan juga latihan-latihannya terlalu banyak, sampai pelajar itu tak dapat nak ikuti dan mungkin pening dengan apa yang diajar itu, sehingga timbul dalam dirinya itu satu sikap bahawa dia tak suka subjek itu. Dia tak suka subjek itu bukan sebab apa? Sebab gurunya itu yang menjadi sebab kepada kesusahan dia nak memahami dalam bidang ilmu tersebut. Sebab itulah Al-Ghazali ada menyebut salah satu hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan cara kita nak memahamkan manusia ini. Sunnah para rasul ini ialah Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya umirna an nunzilan nas manaziluhum wa nukallimuhum ala qadri uqulihim. Maksudnya kami para anbiya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meletakkan manusia itu di tempat mereka yang betul. Dan bercakap kepada mereka ala qadri uqulihim, berdasarkan kadar dan upaya akal mereka. Dan ini juga salah satu daripada prinsip dakwah ni. Maknanya kalau dalam dakwah tu Al-Quran menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita nak sampaikan agama pun, Al-Quran menyarankan kepada kita supaya kita mengajak manusia ke jalan Tuhan ini dengan paling kurang 3 cara. Pertama, bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Yang keduanya, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiganya, wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah, bermujadalahlah kamu dengan mereka dengan cara yang terbaik. Saya terbaca tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis kitab Mafatih Al-Ghaib ataupun Tafsir Al-Kabir tentang ayat ni menarik. Dia kata ayat yang menyebut 3 tu, hikmah, mau'izah, nasihat dan juga perdebatan yang baik itu, sebenarnya kata Ar-Razi, Imam Ar-Razi, dia merujuk kepada 3 peringkat mad'u, 3 peringkat manusia yang kita hadapi. Sebab manusia yang kita hadapi ni pelbagai dalam agama ni. Ada yang mudah faham, ada yang mungkin tahap pemikiran dan pendidikan mereka rendah, maka mereka agak sukar nak memahami satu-satu message ataupun idea dalam agama itu. Jadi 3 ayat ini sebenarnya dia nak paling kurang membuktikan bahawa dalam konteks manusia secara umum ni ada yang tinggi dari segi tahap pemikirannya. Yang ni kita kena pakai hikmah. Hikmah ni maknanya kena pakai dalil-dalil yang kuat. Nah, itu maksudnya hikmah. Yang paling kurang tafsiran Ar-Razi ialah hikmah itu bermaksud menggunakan dalil yang kuat. Ataupun kalaulah dia punya tahap ilmunya tidak tinggi, gunakan nasihat-nasihat saja. Jadi jangan kita silap guna dalam konteks kita bertemu dengan mad'u ini. Misalnya, bagi contoh mudahlah, kalau dekat kampung-kampung kita pakai hujah-hujah falsafah ke apa semua, cakap dengan orang kampung, sampai bila dia orang tak faham kan. Nah, jadi mungkin di tahap pemikiran yang biasa, gunakanlah nasihat-nasihat, mau'izah ini maknanya cerita-cerita yang baik. Tapi ada satu lagi tahap mad'u ni, orang yang kita dakwah ini, yang mungkin bersifat keras terhadap kita. Macam musuh-musuh Islam misalnya. Yang ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat. Ini cara yang mungkin paling sesuai dengan mereka. Dia tak boleh nasihat-nasihat sebab niat mereka pun dah mungkin tak baik bila mendengar kata-kata kita. Jadi nasihat pun mungkin tak boleh masuk. Hujah-hujah seperti yang hikmah tadi pun tak boleh masuk. Maka orang macam ni yang paling sesuai ialah bermujadalah, berdebat. Tapi berdebat pun kata Allah SWT dalam Al-Quran, mestilah hiya ahsan wajadilhum billati hi ahsan, yang cara yang terbaik. Maknanya tak boleh juga dalam berdebat misalnya kita guna fakta-fakta palsu misalnya. Pun tak boleh. Jadi hatta kita nak berhadapan dengan musuh pun,
dengan orang yang membenci agama pun hendaklah, kata Al-Quran, menggunakan perdebatan dalam bentuknya yang baik. Jadi apatah lagilah seorang guru yang berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mungkin tahap pemikiran dan tahapnya masih rendah, masih asas, maka sudah pastilah mereka harus menggunakan bentuk-bentuk persembahan yang mudah difahami oleh pelajar tersebut. Dan ada satu hadis lain yang menyebut ma ahad yahdithu qauman bi hadithin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatun ala ba'dihim. Maksudnya tidaklah seseorang itu yang bercakap kepada sesuatu kaum itu dengan satu bentuk percakapan yang tidak sampai kepada tahap akal mereka, melainkan nanti dia akan menimbulkan fitnah kepada sebahagian pada mereka. Yang ini yang kita kena ambil perhatian dalam konteks guru pun. Walaupun pelajar ni mungkinlah dari fitnah itu taklah seperti fitnah yang berada di luar, tetapi masih kalaulah seorang pelajar itu tak dapat memahami dengan baik dan keliru tentang apa yang kita ceritakan dalam ilmu itu, sudah pasti itu nanti akan menimbulkan masalah di masa depan nanti. Mungkin masa kecil ni dia tak ada kesan, tetapi seorang yang tidak punya ilmu yang baik itu, seorang pelajar yang tidak mempunyai pendidikan yang baik itu, kesannya mungkin akan berlaku masa dia dah dewasa nanti. Dia akan mengelirukan yang lain dan lain-lain lagi. Itu adab yang ke-6 ni ya. Kita pergi kepada satu atau dua lagi, iaitu adab yang ke-7 seorang guru. Seorang guru itu yang ke-7 hendaklah memberikan kepada pelajarnya yang lemah hanya perkara-perkara yang jelas dan sesuai dengannya, dengan pelajar itu, dan jangan sebutkan padanya bahawa di sebalik benda yang jelas ini ada perbahasan yang lebih mendalam. Ini saya nak jelaskan apa dia. Maksudnya kalaulah kita berdepan dengan pelajar-pelajar kita, mungkin dalam konteks pendidikan sekarang ni susah sikitlah ni sebab guru ni dia tak boleh nak kontrol dia punya apa yang dia nak ajar. Sebab apa? Sebab satunya benda dah ditetapkan apa yang dia nak ajar. Jadi maknanya tidak boleh bagi lebih daripada apa yang ada dalam. Rasa boleh ni? Ya, saya pun tak pasti. Rasa guru susah sikitlah sekarang ni kan. Jadi kita nak sesuaikan ni, sebab saya ambil ni sebahagian daripada Al-Ghazali. Jadi kita kena faham juga mungkin tradisi pada ketika itu, guru itu punya kuasa penuh terhadap apa yang dia ajar. Contohnya kalaulah seorang guru itu nak menahan seorang pelajar daripada naik ke tingkatan yang lebih tinggi disebabkan beberapa kelemahan dia, boleh. Guru kata makam kamu ni masih belum sampai untuk mendapat ilmu yang tahapnya lebih tinggi, maka duduklah dia dekat situ. Tapi sekarang ini mungkin kita ada sistem peperiksaan. Tapi sistem peperiksaan pun kadang-kadang tidak juga memberikan sepenuhnya bukti terhadap kefahaman, dan juga mungkin dari segi akhlak, akhlak dan juga dari segi kesan amali seorang pelajar itu. Tapi tak apalah, yang penting kita dapatkan semangat daripada adab yang disebutkan ini. Maksudnya kalau boleh, satunya guru itu haruslah memberikan ilmu itu secara yang jelas. Katalah dalam hal dalam disiplin ilmu itu ada bab-bab yang susah, yang itu diketepikan dulu. Utamakan perkara-perkara yang jelas kepada pelajar yang nak belajar ini. Mungkin ini lebih relevan dalam konteks kita mengajar agama misalnya. Ada perkara-perkara yang tahapnya tinggi, macam katakanlah akidah. Ada perbahasan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin lebih tinggi itu, yang itu kita ketepikan dahulu. Kita beri perkara-perkara yang pasti pelajar itu faham terhadap apa yang kita ajarkan. Dan jangan kita katakan macam ni, kita kata ini baru sikit ni yang saya ajar ni, ada lagi yang lebih tinggi, yang lebih mendalam lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita kata begitu, satunya pelajar ini mungkin dia akan merasakan tak sabar nak mengetahui benda yang lebih tinggi, sedangkan tahap pemikiran dan fahamnya itu masih belum dapat memahami perkara-perkara yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama kita dahulu pun dalam penulisan misalnya, ada kitab-kitab yang ditulis untuk peringkat asas, yang dipanggil bidayah. Ada yang kitab-kitab yang ditulis untuk peringkat pertengahan, dan ada juga kitab-kitab yang tulis di peringkat yang tinggi.
Dan kadang-kadang diingatkan kepada pelajar supaya mulakanlah kefahaman dan pendidikan itu di tahap yang asas. Baca dulu kitab-kitab yang asas. Jangan cepat kita nak belajar perkara-perkara yang kita takut nanti tahap kita tidak dapat memahaminya, dan itu nanti mungkin akan menimbulkan fitnah. Sebab kalau kita tengok ni sebahagian daripada masalah ajaran sesat misalnya dalam konteks masyarakat kita adalah disebabkan oleh kefahaman tentang beberapa konsep dalam agama yang hanya boleh difahami di peringkat tinggi, tapi disalahfahami oleh mereka-mereka di tahap yang rendah. Kita faham tu kadang-kadang kita dengar tentang martabat 7, tentang rahsia manusia, rahsia diri, kan, kenal diri dan lain-lain lagi. Memang kita tak nafikan bahawa ada ulama-ulama kita yang membahaskan perkara itu di peringkat yang mendalam. Tapi ulama itu sendiri pun menulis bukan untuk mereka-mereka di peringkat yang rendah. Jadi guru yang mengajar kena tahu tu yang mana ilmu yang boleh diberi kepada pelajar-pelajar di peringkat rendah, yang mana ilmu yang hanya boleh diberikan apabila tahap pemikiran dan kefahaman pelajar itu sudah sampai ke satu peringkat yang sudah sesuai dan juga mencukupi alatnya itu untuk memahami, barulah dia pergi kepada kefahaman yang lebih mendalam itu. Sebabnya itulah kalaulah guru itu tidak menjaga adab ini, kita takut satunya pelajar yang tidak sabar ini dan ada kecenderungan dia nak ilmu tu bukan apa, nanti dia dapat claim, mendakwa bahawa aku dah belajar ilmu tersebut. Tapi bila diminta supaya menghuraikan, mungkin dia tak mampu nak huraikan, atau dia huraikan dengan cara yang salah. Dan tak betul. Sebab saya pernah saya terlibat juga dengan majlis fatwa salah sebuah negeri di Malaysia ni. Kita interview, kita berdialog dengan ajaran-ajaran yang tak betul ni. Dia rasa dia faham, dia rasa dia betul. Tapi bila kita tanya dia, kadang-kadang dah orang Kelantan kata bolong, bercampur bau antara hadis dengan Quran misalnya. Yang dia hadis dia kata ini firman Allah misalnya. Yang ni Quran dia kata Nabi cakap macam ni. Itu hanya nak mengenal antara hadis dengan Quran. Belum lagi konsep-konsep yang lebih tinggi tentang wujud Tuhan. Jadi bila kita tanya dari mana dia belajar, dia kata inilah tok guru saya ajar dulu. Jadi mungkin masalahnya ialah dia dapat ilmu itu, satu mungkin saluran itu, guru yang mengajarnya itu mungkin tak betul. Yang keduanya, dia mungkin cuba nak memahami benda yang susah, padahal tahap kefahaman dan persediaannya itu masih belum cukup. Mungkin dia punya tahap kefahaman akidahnya tidak mantap lagi. Dia punya keupayaan bahasa dia, bahasa Arabnya dan Al-Qurannya, kematangannya juga. Dan manusia ni dia cenderung, dia suka kalau dia dapat sesuatu tu, dia nak sampaikan, satu lagi dia nak tunjuk bahawa dia tahu. Jadi masalah begitu, kita takut bila guru itu pun tak sabar nak menyampaikan juga perkara-perkara yang susah, maka pelajar itu nanti disebabkan dia tak sampai lagi tahap kefahaman itu, dia akan jadi keliru, dia akan jadi salah faham dari segi ilmu itu. Jadi sebab itulah aspek-aspek akliyah sebegini harus difahami betul-betul oleh seorang guru supaya dia tidak nantinya menyebabkan seorang itu keliru. Dan kalau boleh guru tidak harus, saya dah sebut sebelum ini, guru tidak harus mengetengahkan perdebatan yang kontroversial kepada pelajar yang masih tidak mampu untuk memahami. Kan? Kalau kita belajar perbandingan misalnya antara pandangan ini pandangan itu, dan kalau gurunya tidak boleh memberikan taujihan ataupun tidak boleh memberikan pengarahan yang mana yang lebih betul misalnya, maka sekali lagi akan timbullah kekeliruan dan kesalahfahaman daripada pelajar itu tentang satu perkara, dan dia sendiri mungkin tak yakin. Kan? Sebab dia baca banyak sangat pandangan, dia sendiri mungkin tak yakin yang mana satu yang betul dan mana satu yang salah, dan tak boleh nak membuat hukuman yang betul dalam ilmu tersebut. Jadi inilah mungkin beberapa perkara saya ingat adab-adab yang boleh kita ketengahkan.
Kalau kita ada soalan, kita buka. Kalau tak ada, saya boleh sambung satu lagi adab yang terakhir. Peluang pada rakan-rakan kita, jika inginkan pencerahan daripada yang berbahagia, Doktor, anda boleh hubungi kami 0362051500 berkaitan dengan sambungan perbincangan yang lalu tentang adab guru menerusi rancangan guru dan pendidikan. Dan Doktor masih lagi menyebut ataupun menyentuh tentang adab guru. Kalau tadi dikongsikan tentang 3 bil hikmah dan juga perkara-perkara yang berikutnya. Dan di antara perkara lain juga, Doktor, mungkin kita nak arahkan satu pemanggil kita. Yang pertama untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, saya Muhammad Syarif. Ya, silakan Cik Muhammad Syarif. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang adab anak murid dengan guru ni. Kadang-kadang kita tengok di masjid-masjid dia orang belajar ni duduk kat dinding aja. Tengah kosong. Mana yang lebih baik, Ustaz? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yalah, ini anak murid lah. Sebab sebelum guru ni kita dah cakap tentang adab murid ni. Dan salah satunya ialah murid itu sendiri. Dia kena ada persiapan jiwa dan rohaniah yang tinggi sebenarnya. Sebab ilmu ni dia bukan sekadar Tuhan beri kita. Tapi kita juga menuntut ilmu itu. Sebab itu kita panggil orang yang belajar ni penuntut ilmu. Istilah itu sendiri saya rasa tepat tu. Terjemahan yang tepat daripada bahasa Arab yang dipanggil talibul ilm. Talib ni maknanya bukan sekadar menerima ilmu, tetapi menuntut. Maksudnya jiwa orang yang belajar ni dia kena sentiasa mencari, sentiasa aktif, berusaha untuk mendapatkan makna-makna daripada maklumat-maklumat yang dipelajari. Jadi kena aktif lah. Jadi salah satu daripada cerminan orang yang aktif, jiwa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini ialah kalau belajar itu dia akan seboleh-bolehnya nak dekatlah dengan guru. Di masjid, kalau kita nak cerita tentang kes soalan tadi, seboleh-bolehnya duduklah lebih hampir dengan guru. Walaupun mikrofon kuat kan, mikrofon duduk dekat belakang tiang ujung masjid sana pun masih boleh dengar. Tetapi dari segi adab tak kenalah. Kerana kita tidak membuktikan kesungguhan kita dengan kita berusaha berada paling dekat dan paling rapat dengan guru. Sebab bila kita dekat, satunya bukan sekadar kita mendengar, tetapi kita juga memberikan keseluruhan kita punya jiwa dan raga itu, perhatian kita kepada guru. Itu pun punca untuk dapat keberkatan. Ya, betul. Betul. Itu juga akan jadi sebab kepada keberkatan. Kalaulah kita melihat guru-guru melihat kita, kita ada keikhlasan. Dia bukan luar saja, dalaman pun ikhlas. Kalau duduk depan guru tapi kepala ke lain, hati ke lain pun tak betul juga. Ramai juga pelajar-pelajar yang begitu. Saya baru habis ada mesyuarat tentang pendidikan. Ada konsep baru sekarang ni, absentee dia kata. Maknanya pelajar ni ramai yang dia hadir di kelas tetapi sebenarnya dia tak hadir. Tapi tak hadir itu bukan tak hadir secara jasmani, tetapi tak hadir secara akli. Akalnya tak ada dalam kelas, jiwanya tak ada dalam kelas. Dia tak mendengar sebenarnya. Yang ini kita bercakap tentang adab ni, maknanya kalau boleh keseluruhan kita berada bersama-sama dalam proses menuntut ilmu. Jiwa kita, raga kita dan semangat kita dan roh kita semua bersama-sama dengan guru. Barulah guru itu pun bersemangat untuk memberikan kita ilmu, dan barulah keberkatan, ada sekali kebaikan, fadilah akan bersama-sama datang daripada ilmu yang kita pelajari. Sekali lagi kita buka peluang pada rakan-rakan pendengar kita. Sekiranya ada pelbagai persoalan, boleh hubungi kami 0362051500. Kita berkongsi bersama dengan para pendengar kita. Tajuk hari ini adab guru. Dan Doktor, kita raikan satu lagi pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ustaz, saya Amalina dari Polis Konservasi Johor. Ya, Amalina. Saya ingin menanyakan tentang apa hukumnya jika kita bersalaman dengan pencara yang berlainan agama dengan kita sambil mencium tangannya. Niat kita cuma hendak agar ilmu yang dicurahkan tu ikhlas sampai hati kita. Saya baik. Saya rasa tak ada masalah lah untuk kita bersalam dengan guru yang
mengajar kita dan hatta cium tangan pun walaupun dia berlainan agama. Kerana hikmah itu kata Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min. Faman wajadaha fahuwa ahaqqu minha. Hikmah, kebijaksanaan ini merupakan barang kehilangan orang mukmin. Di mana sahaja kamu dapat, kamulah yang paling layak untuk mengambilnya. Ataupun khuzil hikmah min ayyi wa'yin kharajat. Ambillah kebijaksanaan atau hikmah atau ilmu itu daripada mana dia keluar. Sebab itu tradisi Islam kita dan sejarah Islam kita dahulu, ulama-ulama kita juga memanfaatkan ilmu-ilmu yang datang daripada luar. Bukan sekadar daripada tradisi Islam, daripada Al-Quran dan hadis saja, tapi juga mengambil ilmu-ilmu yang datang daripada Yunani misalnya. Ilmu perubatan. Ibn Sina banyak mengambil ilmu perubatan daripada tradisi ilmu Yunani. Ilmu mantik, ilmu logik pun kita ambil daripada tradisi ilmu Yunani. Tetapi kebijaksanaan kita punya ulama, dia mengislamisasikan banyak aspek-aspek dalam ilmu tersebut. Dan itu gambaran bahawa ilmu itu boleh datang daripada orang yang berlainan agama pada kita. Dan untuk tanda hormat kita kepada guru itu, boleh saja kita bersalam, kita cium tangan dia. Tapi kalau dah lainan jantina, itu dah jadi hukum lain lah. Kan? Tetapi ini kita bercakap tentang katakanlah guru biasa. Sebagaimana kita bersalam dengan guru Islam kita, kita juga harus mencerminkan penghargaan kita itu kepada siapa-siapa saja yang menyampaikan ilmu kepada kita. Dan kita bersama dengan pemanggil sebelum itu mungkin Doktor dapat mengulas juga tentang kedudukan ilmu itu sendiri, Doktor, di antara guru yang telah seagama dengan yang bukan seagama. Ini soalan daripada DJ ni. Okey. Kedudukan ilmu dalam Islam, kita ada ilmu fardu ain, kita ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini sumbernya datang daripada dalam sumber agama kita sendiri, khususnya berteraskan Quran dengan hadis. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini semua merupakan sumber dalaman. Sudah pasti kedudukannya lebih tinggi, kerana sumbernya itu sumber yang lebih tinggi, sumber wahyu, kan? Sumber ilmu fardu kifayah, ilmu ekonomi, ilmu undang-undang, dia boleh datang daripada akal, daripada pengalaman manusia, dan dia boleh datang daripada sumber dalaman, dia boleh datang daripada sumber luaran. Jadi ilmu-ilmu yang datang daripada luar agama kita, misalnya daripada tradisi, kita pun banyak belajar daripada orang Cina juga, tradisi tamadun India, kan? Kalau kita tengok dalam sejarah dan macam Yunani yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ni tanya dari segi kedudukan, kita punya perbezaan tu dari segi kedudukan yang fardu ain, fardu kifayah tadi lah. Jadi kedudukan itu, fardu kifayah itu sudah pasti dia, sebab itu dipanggil kifayah. Dia bercukupan kalau sekelompok daripada orang Islam itu mempelajari, dari segi tanggungjawab tu dah terlepas. Tapi yang fardu ain ni semua kena pelajari. Jadi fardu kifayah ni boleh saja datang daripada bukan Islam, bukan agama kita, tetapi status dia sebagai ilmu tu tetap tinggi. Tetap tinggi. Jadi katakanlah dalam konteks kita sekarang, belajar ilmu accounting, belajar ilmu komunikasi, macam DJ belajar ilmu komunikasi, itu tetap ilmu sejauh mana dia memberi manfaat kepada kita, kan? Dengan komunikasi lah akhirnya kita boleh menyebarkan dakwah kepada orang. Adanya radio, adanya TV, akhirnya dapat menyebarkan dakwah. Jadi ilmu itu ilmu an-nafi', ilmu nafi' yang Rasulullah suruh kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah pasti, walaupun dia mungkin datang daripada bukan Islam, tradisi dan tamadun bukan Islam, tetapi dia tetap tinggi kerana dia memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Saya baik. Kita raikan soalan daripada pendengar yang seterusnya, Doktor. Ya. Daripada Encik Musa dari Johor Bahru. Ya. Okey, ini saya nak ini berkenaan guru. Ya. Saya rasa sebahagian besar guru dia ada matlamat untuk membentuk pelajarnya menjadi insan. Yang memiliki modal insan lah. Tetapi akibat mengejar silibus dan untuk memastikan kehendak pihak pengurusan, kebanyakan untuk memastikan sama ada pelajar lulus ataupun mendapat keputusan yang cemerlang kalau pelajar yang mungkin golongan pelajar yang bijak lah, ataupun sekolah yang berkelas tinggi, mungkin nak memastikan beberapa pelajar yang dapat A. Kalau pelajar yang mungkin dalam tahap bawah bandar, mungkin nak pastikan pelajar lulus. Jadi matlamat untuk menyebarkan ilmu itu tak tercapai sebab nak mengejar matlamat kehendak atasan. Jadi konsep
keikhlasan itu dah lari daripada matlamat itu untuk melekat insan. Jadi apakah tidak ada sistem dalam kerajaan untuk memastikan perubahan itu berlaku supaya modal insan terutama yang berbentuk Islamik itu dapat diterapkan dalam konteks kita di Malaysia ini. Ya. Okey, soalan itu penting tu, dan sebenarnya dalam perbahasan kita sebelum ni pun kita dah sentuh. Sebab itu kita harus bawa kembali kedudukan ilmu yang sebenar dalam pendidikan ni. Falsafah pendidikan kita pun tinggi. Falsafah pendidikan kita pun dah menggambarkan bahawa tujuan pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohaniahnya, dari segi akliyahnya, dari segi emosi. Dan saya rasa kena tambah lagi, kedudukan ilmu itu sendiri dalam Islam, dia merupakan fadilah. Ini saya selalu ulang. Dia merupakan satu keutamaan, dia merupakan satu kelebihan. Dan ia merupakan matlamat yang tinggi, bukan matlamat yang rendah. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan ilmu itu hanya sebagai alat saja ni. Maknanya kita guna ilmu ini untuk supaya pelajar ni dapat kerja yang baik. Walaupun matlamat tu boleh datang bersekali, tapi jangan kita letak matlamat tu sebagai matlamat tertinggi dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu ni dia satu faridah, satu kewajipan. Dan kewajipan itu bukan datang daripada masyarakat. Dia bukan datang daripada negara. Dia datang daripada agama. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengangkat martabat ilmu dan orang yang menuntut ilmu dan ilmuwan itu di tahap yang tinggi. Jadi kalaulah para pendidik misalnya dia faham tentang kedudukan ilmu ini, bahawa ia harus dituntut disebabkan ianya mulia, dia disebabkan ia satu keutamaan, satu matlamat yang tinggi, maka kalau adalah tujuan-tujuan yang lain ni dia harus diletakkan di peringkat yang bawah. Bukan tak boleh kita bermatlamatkan katakan nak menyediakan modal insan kan, modal insan kepada negara. Tak ada masalah, tetapi biar pelajar itu jelas bahawa, khususnya pelajar Muslim lah, dia jelas bahawa tanggungjawab menuntut ilmu ini bukan sekadar keperluan masyarakat, keperluan negara, tetapi keperluan diri dia dan keperluan agama. Sebab agama yang suruh kita belajar ni, menuntut ilmu ni kan lain kalau kita faham sebegitu dengan kalau kita sekadar faham alah pendidikan ni nak menghabiskan silibus, nak itu dan nak ini, yang merupakan matlamat-matlamat yang lebih rendah. Jadi saya rasa kalaulah guru dapat diterapkan kembali tentang kedudukan ilmu dalam Islam, kedudukan pendidikan dalam Islam, kemuliaan guru, kemuliaan ilmu, insya-Allah lainlah sikit dari segi motivasi guru itu lain. Tidaklah hanya mengejar kebendaan, tidaklah hanya mengejar silibus dan lain-lain lagi. Saya baik. Kita raikan soalan yang berikutnya, Doktor, daripada Encik Ahmad Zamin. Saya nak tanya mengenai dengan satu soalan, iaitu dengan kita yang tidak merujuk kepada guru yang sebab, iaitu kita hanya belajar melalui dengan radio kaset saja ataupun CD, itu saja. Saya kaset dan CD Ini pun guru juga sekarang ni kadang tu betul lah juga Doktor, kita dengar dekat YouTube ke dalam radio. Kan masuk CD dalam radio sahaja. Baik, saya rasa kaset ini dia boleh menjadi wadah, dia boleh menjadi alat, dia boleh menjadi sebab kepada penyampaian ilmu. Cuma dia sama macam ni macam sama macam kita belajar daripada internet. Kita belajar daripada buku-buku yang kita jumpa di kedai-kedai, kita beli dan kita baca. Dari segi penyampaian ilmu tu berlaku. Dari segi perpindahan ilmu dan maklumat daripada sumber itu kepada dalam diri kita berlaku, tetapi dia tak sempurna. Dia tidak sempurna. Kenapa? Kerana satu, tak berguru lah. Pentingnya guru ni banyak ni walaupun zaman sekarang ni saya masih nak menekankan kepentingan guru, sebab pertamanya guru ni dia boleh menghuraikan kefahaman itu, dia boleh menghuraikan ilmu itu dengan kefahaman yang betul. Aspek barakah kan, yang kita bercakap tentang keberkatan ni, dia datang daripada hubungan langsung antara pelajar dengan guru. Aspek kekeliruan yang dapat dikurangkan dengan adanya guru, sebab berlakunya soal jawab dengan guru. Kalau tak faham boleh dibandingkan pandangan kita dengan pandangan guru yang lebih muktabar daripada kita. Jadi kita tak nafikan berlakunya proses
perpindahan ilmu itu melalui kaset, melalui CD ni, tetapi dia banyak kekurangan dari segi, khususnya dari segi pencerahan daripada sumber itu sendiri, daripada guru. Jadi kalau boleh kaset pun dengar, tetapi penjelasan daripada guru yang sebenar itu juga kita harus adalah. Mungkin sikit lagi doktor, kalau menuntut ilmu mesti ada guru. Kalau tidak ada guru maka syaitanlah gurunya. Istilah tu. Guru yang dimaksudkan tu maksudnya guru orang lah, ataupun kita boleh saja di kaset, CD ataupun YouTube dan sebagainya dalam konteks yang tadi tu. Saya ingat aspek orang tu penting ni dari segi tadi tu, dari segi human relation itu. Sebab itu yang agak kehilangan dalam konteks kita sekarang ni kan. Sebab bila tak ada itu, sebab belajar ni dia bukan macam robot. Dia bukan macam kita dapat otomatik. Tidak, kefahaman ini dia satu benda yang ada syarat-syaratnya, itu barulah dia berlaku. Sebab itu dia tak direct, dia tidak otomatik. Dan doa kita pun kan macam tu. Doa kita minta Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Tuhan tambahkan aku ilmu, dan tambahkan kami ilmu, dan rezekikan kepada aku kefahaman, kepada kami kefahaman. Maknanya kefahaman ni dia macam rezeki ni. Rezeki ni kadang-kadang Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan tak bagi. Dan dia bergantung kepada kita punya usaha juga. Sebab itu selalunya orang dapat rezeki murah ni, dia usahanya pun tinggi. Ilmu pun begitu juga. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam konteks menuntut ilmu, maksudnya cari guru ni bukti kesungguhan lah. Berbanding dengan mungkin kita hanya sekadar tengok internet ataupun kita tengok dengan CD saja. Dia punya proses tu tidak berlaku secara sempurna. Kalau guru ni kan kita boleh ulang-ulang, ulang tanya, ulang jelas. Minta maaf cikgu, saya tak faham ni, boleh tak huraikan balik. Kalau dengan kaset boleh, tapi rewind, dia ulang benda yang sama. Kalau guru bila dia ulang jelas ni, dia tak mungkin dia ulang sama sebiji, orang cakap kan, sebiji dengan apa yang dia sebut tadi. Sudah pasti dia dah ini tak faham budak ni, aku kena jelaskan dengan cara yang lain. Dia bawa pula contoh-contoh lain. Kaset dia tak boleh ulang benda yang lain. Internet pun bergantung pada kita lah, kita pula nak kena cari, dan kadang-kadang mengelirukan juga. Tapi guru ni itu kekuatan. Tapi guru tu juga kena ada wibawa lah. Kan kalau guru yang tak faham kadang-kadang masalah juga. Itu konsep yang kita nak tekankan bila kita kata seboleh-bolehnya ada guru yang menjelaskan kepada kita. Kita ada masa sedikit saja lagi. Apa pun kita raikan satu soalan yang terakhir daripada Encik Azizi. Tadi Dr. ada concern tentang guru ni tak perlu membincangkan isu-isu yang kontroversial. Saya nak tengok macam mana pula kalau dari segi anak murid pula perlu. Adakah anak murid ni kadang-kadang dia orang suka bertanya, kadang-kadang ada perbezaan pandangan ke apa daripada guru lain dengan guru yang dia belajar sekarang. Jadi macam mana tu? Perlu tanya soalan-soalan yang begitu dalam isu-isu yang berbeza pendapat ni ke macam mana? Dan kod guru lain ke macam mana? Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum. Salam. Sama juga. Sebab saya bila kita baca Al-Ghazali misalnya, dia menekankan dua-dua. Murid pun, kalau kita murid yang baru, kita baru nak mendekati ilmu tersebut, kita tidak harus bertanyakan soalan-soalan yang menimbulkan kontroversi. Misalnya cikgu tu baru nak ajar kita, guru tu nak ajar kita satu perkara, kita kata guru lain cakap lain. Nampak tak? Satunya apa ni? Dia menggambarkan kurangnya ikhlas kita. Anak murid yang ikhlas, dia terima, dia dengar dulu apa yang diajarkan oleh guru ini, tanpa dia nak membanding-bandingkan. Yang keduanya dari segi adab lah. Kan? Kita pun macam tu ni. Kalau Nik cakap sikit kat saya kata salah tu ni, orang lain cakap lain. Sedangkan kita datang nak mendengar. Seorang pelajar, dia datang nak mendengar daripada guru. Tetapi awal-awal lagi dia sudah membawa perkara-perkara yang mungkin akan mengganggu dari segi adabnya, mengganggu konsentrasi guru. Jadi seharusnya yang paling baik dalam adab ialah pelajar kalau boleh dengar dahulu. Dan kalau nak buat perbandingan, itu peringkat akhir, peringkat tinggi. Orang belajar, kita belajar pun macam tu ni. Kalau hatta undergraduate, kalau di universiti pun kita banyaknya belajar satu pandangan. Tapi dah peringkat kita buat master, buat PhD, di situ barulah supervisor kita suruh compare. Buat perbandingan antara ulama ini dengan ulama ini. Apa perbandingan? Sebab
tahap kita dah sampai, kita dah boleh menganalisa, kita dah boleh menghujahkan dengan baik, maka kita boleh compare. Tapi kalau kita baru, awal-awal kita dah nak dengar perbahasan yang perdebatan, satunya hilang benda-benda yang saya sebut tadi, yang keduanya kita pun keliru. Kita pun keliru sebab kita baru nak mendekati ilmu, kita sendiri menjebakkan diri kita ke dalam hal-hal kontroversi, sehingga kita pun keliru yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah. Jadi sebab itulah dari segi adabnya, guru pun sama, pelajar pun sama, hendaklah menumpukan terhadap satu aspek ilmu dulu, supaya faham, pelajar pun faham, guru pun dapat menjalankan dengan baik. Peringkat tinggi nanti barulah boleh dibuka kepada perbandingan dan perdebatan.